Nak beli rumah ni untuk sesuai untuk pelaburan ke, untuk duduk sendiri? Okey, Cik Aino cakap nak duduk sendiri. Okey. Terima kasih pada semua yang respon. So kita nak berborak dalam ni kan, so kita perlukan the engagement lah, sebab sekarang kita nak jumpa pun tak boleh, kita hanya boleh jumpa secara virtual, so saya perlukan interaction antara kita. So saya faham lah, saya tahu yang apa yang saya cuba sampaikan ni semua sampai kepada semua orang kat dalam sesi Zoom ni. Okay, so back to our slide, kita pergi ke next slide Fatin. Seperti yang tadi kita dah tunjuk melalui video, ini dah nama projek kita yang saya akan explain pada malam ni. Nama projeknya adalah Sira High ataupun Residensi Sira Perdana. Yang boleh nampak sekarang ni gambar-gambar ni adalah ilustrasi daripada designer. Ni gambaran macam mana nanti rupa projek ni bila dia siap lah. Ini ilustrasi sebab gambaran kebenaran tak siap lah. Inilah rangka dia lah. So mungkin akan berapa persen, 90% ke sama macam dalam gambaran yang diberikan. Okay. Seterusnya Fatin, next slide kita ada. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapat tahu pada malam ni adalah kita akan terangkan secara terperinci dan tak adalah terlalu detail, tapi bagi fahamlah kita siapa pemaju projek ni. Kedua, lokasi dan analisis tentang projek ni. Nombor 3, perbandingan projek ni dan rumah yang lain ada di sekitar kawasan yang samalah. Keempat, pakej pembelian. Nombor 5, kita akan ceritakan tentang pengiraan harga. Yang terakhir sekali, bila dah tahu semua ni, kalau rasa berminat, kita akan ajar cara untuk mohon projek ni. Okay, so okay, dah terus ke sini apa saya akan mula sekarang, kita akan masuk dulu pasal pemaju, tapi sebelum tu saya pesan kalau ada sebarang soalan, ada sebarang tak faham ke apa ke yang nak tanya, terus je type dekat chat. Kalau saya baca terus saya balas, ataupun kalau kita akan balas semua persoalan pada penghujung sesi nanti. Jadi just terus tanya je, ataupun kalau nak tanya pada konsultan masing-masing pun boleh. Okey, kita akan masuk bila pasal pemaju. Okey, bila kita beli rumah under construction ni, rumah yang dalam pembinaan ataupun rumah masih dalam projek, perkara yang paling penting untuk kita tahu adalah siapa pemaju rumah tu. Sebab apa? Bila semua orang dah sedia maklum, rumah under con ni risiko dia hanya satu je. Sama ada projek tu siap atau tak siap. Itu yang biasanya kita ambil tahu kan. So jadi kat sini saya nak share yang buatkan kita akan rasa risiko untuk projek ni terbengkalai adalah agak tipis. Sebab first saya explain dulu pasal kita punya developer. Nama developer kita adalah MB World Group, MBW lah. MB World Group. Okey, company ni bermula penglibatan dalam bidang pembangunan hartanah ni start daripada tahun 2015. Okey, kita ada kalau kat JB ni kita ada tahun 2017 Pinnacle Tower, dia sebuah service apartment. Okey, ni projek sulung sekali lah under MB World Group ni yang berjaya disiapkan sebab pembangunan pun ambil masa bertahun kan. So dari 2015 tu 2017 ni dah siap. Lepas tu kita ada di Melaka. Kalau siapa yang selalu pergi Melaka sebelum start pandemik ni, dia mesti pernah tengok lah nama apartment ni, Novo 8, sebab dia terletak dekat bandar Melaka je, Novo 8. Lepas tu sekarang ni daripada tahun lepas Pemaju juga ada melancarkan beberapa projek lagi. Contoh projek rumah teres 2 tingkat, nama dia Perdana Heights di lokasi Taman Sri Pulai Perdana ke area Skudai. Lepas tu kita ada juga beberapa projek lain. Okey, seterusnya Fatin. Okey, ini adalah contoh antara projek yang ada di bawah MB World. Selain daripada Sira Heights ni, yang semua ni dah di-launching pada tahun lepas, Perdana Heights lebih awal sedikit. Kita ada Trellis Residence, Veranda Residences. 2 ni ada dekat lokasi dia dekat bandar JB. Dalam 2 hingga 3 minit saja untuk ke CIQ, sangat dekat. Dia akan ada satu penempatan baru macam bandar kecil satu barulah, nama dia MBW City. Okey, lepas tu yang Perdana Heights ni yang tadi saya sebutlah, dia dekat Taman Sri Pulai Perdana. Okey, apa lagi yang faktor yang saya cakap kenapa kita tak perlu risau sangat, kenapa projek ni peluang dia untuk ada risiko terbengkalai tu sangat nipis, kerana projek ni developer dia di cover, dilindungi di bawah Housing Development Act.
Okey, semua projek yang di bawah ATA HDA ni, Housing Development Act ni, hanya pemaju yang ada financial dia strong, kukuh saja yang boleh, sebab dia kena modalkan dulu untuk buat projek. Dia bukannya dapat modal duit-duit daripada tu dia guna daripada duit lah, fund daripada bank ke apa kan. Yang ni dia kena keluarkan duit dia sendiri dulu, baru dia boleh buat projek. So bermaksud yang boleh bawa ni semua hanya projek yang dah memang kukuh, stabil, dan insyaAllah takkan ada isu bankrupt ke, pemaju tak ada duit ke kan. Okay, seterusnya. Okay, saya akan masuk pada penerangan projek. Okay, sebelum kita nak cerita lebih detail, next slide Fatin, saya ada satu soalan lagi nak tanya pada semua. Okey, apa yang tuan-tuan rasa, tuan-tuan puan-puan rasa, faktor apa yang paling penting sekali, paling utama lagi dalam pemilihan hartanah yang terbaik untuk sekarang dan akan datang? Saya bagi 3 je pilihan. Type 1 jika tuan-tuan dan puan-puan rasa harga adalah paling penting. Type 2 jika tuan-tuan dan puan-puan rasa lokasi adalah paling penting. Type 3 kalau pilih jenis pegangan. Jenis pegangan ni yang freehold dan leasehold tu. Boleh tak? Siapa respon, siapa dia tak ada salah dan tak ada betul. Cuma antara 3 ni yang mana paling utama? Okay, Encik Sakinah jawab 2. Syah jawab 2. Wah, mesti jawab 2 ni. Okay, 4 orang dah jawab nombor 2. Yang lain ada tak jawapan selain nombor 2 ni? 2 dan 3 ni pilih 2, nak 1 je. Okay, tak apa. So, mungkin dia tak pasti mana satu lebih penting. Okay, so Cik Edina jawab 2. So, majority memang semua dalam ni pun jawab 2 lah. So, saya anggap yang lain-lain pun menyokong jawapan tuan-tuan dan puan-puan yang dah jawab, share pada soalan saya tu. Okay, apa yang saya nak share malam ni, saya rasa semua pun faham kot apa saya nak sampaikan. Lokasi ni memang betul-betul paling utama sekali antara 3 ni. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, harga, lokasi, jenis pegangan. Bila kita fikir balik, lokasi tu yang menentukan harga sebuah projek tu, sebuah rumah tu. Okey. Walaupun pegangan dia leasehold ke freehold ke, lokasi tu tetap paling penting. Kalau kita nak cakap, bila kita nak beli leasehold untuk duduk ataupun nak jual balik ke apa kan, kalau ada orang dia takut nak beli leasehold sebab apa? Nanti nak kena renew lah, takut susah nak jual balik kan sebab dia leasehold. Nanti tempoh tu dah jadi singkat, susah nak cari pembeli. Dia fikir macam tu. Tapi bila fikir balik, kalau lokasi kita betul, lokasi kita tepat, lokasi kita strategik, benda tu boleh tak tepi dah. Sebab apa? Kalau salah pilih ya, kalau contohnya beli harga murah 100,500. Lepas tu jauh. Contohnya lah, saya bagi contoh, nak pergi ke tempat kerja dalam sejam macam tu kan. Ada orang macam tu, tak mustahil benda tu wujud. Kadang-kadang kita terlupa nak fikir, terlupa nak ambil tahu benda ni, tak pernah fikir pun sebab kita fikir asalkan murah. Okay, lepas tu kita commit, every day kita pergi kerja 2 jam, sehari sejam pergi, sejam balik. Hari-hari macam tu, belum lagi campur kalau ada tiba-tiba accident, ada jam ke apa kan. Okay. Cuba kalau kita fikir balik semula 2 jam tu, kita boleh, kalau kita beli rumah yang dalam sekitar bawah setengah jam, kita dah jimat 1 jam satu hari, kita boleh buat guna untuk family time, kita boleh guna untuk rehat. Semua benda ni kan, biasanya kita hanya nampak bila kita duduk rumah tu bertahun-tahun. Awal-awal kita takkan rasa lah benda ni sebab kita rasa macam excited rumah baru kan. Tapi dah lama-lama kita duduk, kita dah fikir balik nak pergi kerja jauh, minyak, timing kita, lepas tu nak menghadap jam, pressure. Belum lagi campur dengan nak hantar anak pergi sekolah. Okay, kalau rumah dah jauh, rumah baru, penempatan baru mungkin murah. Tapi kemudahan dia mesti akan kurang. Dia mungkin akan datang tapi sekarang dia akan kurang kemudahan. Contohnya pergi sekolah mungkin jauh sikit daripada rumah yang kawasan strategik. Lepas tu kemungkinan kemudahan contoh macam hospital jauh. Emergency susah nak pergi kan. Macam boleh jumpa klinik-klinik je tapi nak pergi hospital jauh. Ataupun nak pergi shopping mall, kadang-kadang weekend kita nak bawa anak-anak jalan-jalan semua. Bila jauh kita akan rasa malas. Kita pun bawa anak pergi dekat-dekat je, jalan-jalan macam tu je. Tapi nak bawa pergi jalan-jalan shopping ke, window shopping ke, dia rasa malas sebab jauh sangat. So benda tu eventually akan bila makan dengan masa kita akan rasa penat lah. Time tu saya pernah ada kawan yang
silap buat kesilapan macam ni kan. Dia lepas dah bertahun dia pilih untuk tukar kerja. So daripada dia kerja dengan saya kat bandar, lepas tu dia tukar kerja, dia downgrade sebab dia dah pilih rumah yang jauh. Lepas tu downgrade kerja, gaji downgrade, tapi bila fikir balik, so, pendapatan downgrade tapi komitmen tak downgrade. Komitmen sama je. So kita boleh fikirlah. Okay, sebab apa saya nak share benda ni, sebab kita nak nampakkan projek Sirahat ni sebenarnya dia dah offer salah satu projek yang lokasi dia yang paling strategik lah dekat kawasan Johor Bahru dengan harga yang sangat berpatutan. Okay, next Fatin. Okay, seperti yang anda boleh lihat dekat dalam ni, saya ada sharekan daripada maps lokasi projek di mana Sirahat ni boleh lihat. Kita ada marking kan, yang warna putih tu kita ada mark, situlah akan ada projek tu. Kalau siapa yang pernah lalu kawasan highway Permas Jaya, yang satu straight yang dekat kita ada yang warna merah tu kan, satu highway tu yang ditunjuk kat arrow, kalau boleh nampak sekarang kat dalam skrin, itu adalah highway Permas Jaya Pasir Gudang, ataupun nama lain dia JB East Coast Coastal Highway. Apa pening kepala nak sebut. Okay. Kat situ kalau kita tahu highway tu, kita pernah nampak satu apartmen berdiri kat situ, ada berapa building, nama apartmen tu Meridian Bayview. Kita punya projek di belakang, di belakang pada Meridian Bayview tu je. Kalau siapa ada lalu, dia mesti nampak ada construction sekarang kat situ. Itulah projek Sirahat ni. Okay, dia sangat akses nak ke highway tu direct je. Dia tak ada nak pusing-pusing ke ada traffic light ke, tak ada. Dia straight je, direct access ke highway. Okay, next. Okay, tadi saya terangkan kita ada akses mudah ke bandar JB melalui highway Permas Jaya ni. Kita akan connected ke EDL. So nak ke bandar sangat dekat. Kita boleh senang je. Kalau nak ke CIQ tu, rasa tak silap saya kita pernah survey, hanya ada satu traffic light je. So tak ada fikir pasal jam traffic light ke. So highway ni pun dia tak ada jam macam compared to highway lain, macam highway Pasir Gudang, highway Skudai kan dia akan ada jam sikit kan, tapi highway ni dia kurang jam lah. Rasanya macam lebih smooth lah perjalanan dia kalau kita nak ke tempat kerja tu, ke area bandar, ataupun yang akan datang dia akan ulang alik ke Singapore, nak ke CIQ, ke Woodlands tu pun dia ada easy access. Semua tahulah melalui EDL tu. Lepas tu boleh tengok dalam gambar ni, inilah yang tadi saya sebut ada 4 blok ni Meridian Bayview. So kita punya projek tu belakang kepada tu, belakang dia ke tepi sikit lah. So inilah highway Permas Jaya. Next. Okay, bila yang ni saya tunjukkan, saya ada check kan macam mana berapa distance yang kita kena lalu bila kita beli rumah kat Sirahat. So saya ada marking kat situ. Tu arrow tu adalah projek Sirahat melalui highway yang kita cerita tadi tu. Link ke EDL, dia akan sampai ke bandar dalam masa 15 minit saja. Dalam lebih kurang 16.2 kilometer. Okay, next. Yang ini pula distance daripada projek ni ke Pasir Gudang, sebab ada juga klien yang beli rumah ni bekerja di area Pasir Gudang. So kita boleh tengok distance dia daripada Sirahat ke, saya ambil Hospital Penawar lah sebab dia center. 9 minit saja. Kalau jauh pun kita lalu jalan lain kan, kita elak lalu dalam sikit pun 11 minit saja paling lama. Ni masa ni check, baru je lagi check. Ni tanpa jam lah. Okay, next. Okey, ada juga yang bekerja area Tebrau. Area Tebrau ni dikira lokasi yang tumpuan juga ke area JB. So kalau daripada Sirahat ni nak ke area Tebrau, situ Aeon ke Kia Topen kan, 14 minit saja. Boleh tengok kat dalam map tu kita dah tunjuk buti ni, bukan cakap-cakap je, 14 minit. Kalau kita nak lalu EDL, kita nak lalu Mid Valley tu pun, kalau nampak kat sini, nak ke arah Tebrau lalu area Mid Valley tu 17 minit. So kalau nak ke Mid Valley tu actually dalam 15 minit je. Dia dekat je, semua malls yang utama dekat JB ni ke Sirahat dalam lingkungan 15 minit saja semua. Okay, next. Okay, so tadi kita dah cerita pasal lokasi yang strategik dan jarak distance dia nak ke tempat-tempat utama dekat area JB. So sekarang ni bila kita dah tahu lokasi ni yang menentukan kemudahan di sekeliling. Bila kita pilih rumah yang strategik, mesti kemudahan pun dah banyak dah. Kita nak sebab kawasan pun dah jadi high demand, memang kawasan penempatan orang cari untuk tempat tinggal. Okay, automatically mall ke, hospital ke, hypermarket pun akan ada banyak. So kita tak ada rasa macam kemudahan tu jauh daripada kita lah. So next Fatin.
Okay, so yang nampak dalam skrin sekarang ni saya ada share apa yang berdekatan di Sirahat. Kita ada hospital seperti KPJ, kita ada Penawar, kita ada Regency. Untuk mall kita ada Mid Valley South Key, kita ada Aeon Permas Jaya. Aeon Permas Jaya ni yang paling dekat, dia dalam 5 minit hingga 7 minit saja. Sebab Sirahat ni lokasi dia dekat Taman Sirah Perdana. Sirah Perdana ni dekat sebelah Permas Jaya saja. Lepas tu kita ada hypermarket macam Giant Plentong, Tesco Plentong. So kalau siapa ada orang dia tak suka beli dekat kedai-kedai runcit, dia tak suka beli kat pasar-pasar, dia lebih prefer untuk beli barang dapur groceries dekat hypermarket kan. So semua senang. Tak sampai 10 minit pun jarak masing-masing daripada rumah Sirahat ni. Okay. Seterusnya bila kita dah ada family, mungkin sekarang kita bujang, kita beli rumah untuk duduk sendiri, kita satu hari nanti kita berfikir juga anak kita nak pergi sekolah ke mana. Okey, mungkin Sirah Perdana ni taman yang baru lagi, tapi di sekeliling dia kita ada Taman Rinting, kita ada Permas Jaya. Setiap dua-dua taman ni lebih matang, dia sudah ada. Kalau nak cari sekolah kerajaan, kita ada SMK SK Taman Rinting, SMK Taman Rinting, kita ada sekolah Chinese pun kita ada, SJKC Chitong, berdekatan dekat kawasan Kota Puteri. Semua ni within distance lah, tak jauh. Okay, so siapa yang prefer untuk international school pun kita ada. Berdekatan dengan Sirahat kita ada Japanese School of Johor, college ada Repton Malaysia Schools. Untuk JB Campus kita ada Austin Hyde Private and International School. Untuk college kita ada Sunway College juga. So pada siapa yang target untuk investment, boleh juga target pada student. So kalau style untuk sewakan pada student ni kan lain sikit daripada kita nak sewakan pada yang bekerja kan. So boleh juga target pada mereka ni. Okay, seterusnya saya nak share secara ringkas analisa tentang projek ni. Okay, first sekali ramai biasanya beli rumah. Saya dah jumpa ramai dia tak pernah tahu pun pasal rumah ni dia ada jenis pegangan. Jadi pegangan ni di dalam consider dalam bawah kategori jenis hartanah, boleh tengok kat skrin. Okey, untuk residensi Sirah Perdana ni kita punya pegangan adalah hak milik kekal. Bermaksud pegangan grant tu, title tu tiada tamat tempoh. Kalau nak dibandingkan dia hak milik kekal ni dia kawan dengan hak milik sementara ataupun nama English dia leasehold. Okey, leasehold ni biasanya siapa pernah dengar dia macam 99 tahun, dia ada 99 tahun, ada yang 60 tahun. Bermaksud kita pegang tanah tu dia bertempoh. Dia boleh di-renew tapi bila kita fikir balik, dia akan ada costing lah sebab nak kena renew, kena bayar premium. So untuk rumah yang projek hak milik kekal ni kita tak perlu fikir. Selagi tak ada apa-apa, kita akan pegang, kita akan jadi owner hak milik tanah tu sampai selama-lamanya. Okay. Seterusnya yang kedua, projek ni adalah residential title. Okay, residential title dia versus dengan commercial title. Apa perbezaan dia? Adalah lebih kepada segi tarif TNB, tarif SAJ syarikat air, tarikh cukai-cukai, dia akan berbeza sebab residential sama kondo ni, apartment, servis apartment dia ada tarikh yang berbeza sebab ada setengah dia commercial. Bila commercial, automatik dia punya tarif adalah pada commercial punya tarif. Sama dengan lot kedai, cuma dia low voltage lah. Dia tak adalah macam kilang punya, cuma dia lebih kurang macam lot kedai. Dia lebih tinggi daripada kita yang duduk dekat residential title ni. Contohlah minimum payment untuk air kalau tak pakai residential RM6, kita tetap kena bayar RM6. Tapi untuk yang commercial title ni yang low voltage dia tetap kena bayar RM36 minimum. Okay, lepas tu projek ni dibina di atas tanah seluas 6.26 ekar. Okay, dalam 6.26 ekar ni kita hanya ada 2 blok sahaja. Total unit rumah adalah 406 unit sahaja, tak banyak. Okay, dan kita ada sediakan kapak podium dekat tengah-tengah antara 2 blok tadi. Nanti saya akan tunjukkan layout projek, lebih jelas lah boleh nampak. Okay, lepas tu podium tu di tengah-tengah ada 5 tingkat, so setiap unit akan ada dapat parking. Minimum 2 unit parking lot. Ada unit akan dapat 3 parking lot, ada unit akan dapat 2 Okay, projek ni dijangka siap estimate pada Jun 2023. Dan blok dia kita ada
saya ada 2 blok. Blok A ada 14 tingkat saja, hanya ada 138 unit. Untuk blok B kita ada 15 tingkat, dia lebih tinggi, ada extra unit per floor, 268 unit total per blok. Okey, untuk maintenance fee pula dijangka sebulan satu per square feet tu 30 sen. So square feet rumah tu kita darabkan 30 sen lah. Okey, seterusnya. Okay, bila kita dah tahu tentang projek ni, kita dah tahu sikit kan summary pasal projek ni, kita kena tahu pula bila kita nak beli rumah, mesti kita akan compare, kita akan buat comparison. So kat sini saya share sedikit apartmen yang ada dekat kawasan yang berdekatan dengan Sirhat. So seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat dalam skrin, kita ada Meridian Bayview, yang ini yang paling dekat sekali, dia berdepan saja, jiran betul lah ni. Kita ada Green Haven. Okay, kita ada juga Water Edge. So ini semua kita bawa snap bulan Ogos punya iklan. Boleh tengok dekat situ yang first Meridian Bayview. Dia 3 Ogos punya iklan, apartmen bermula harga dia 408. Okay, 408 ya. Kena ingat ni sebab nanti kita akan explain juga pasal harga Sirhat, so nanti boleh buat perbandingan lah. Okay, yang kedua Green Haven, 2 bilik, 1 bilik air, 1 apa tu? Parking kot. Okay. Dia jual dengan harga 460,000. Okay, itu lagi tinggi daripada Meridian Bayview tadi. So yang last kali kita boleh nampak Water Edge, dia jual dengan harga 483,000. Dia ada 3 bilik, 2 bilik air, 1 parking. Parking rasa saya gambar tu. Okay. Parking kan. Okay, so boleh tengok nanti kita akan share harga unit dekat Sirah Perdana ni and boleh compare dengan 3, ini kira projek hot jugalah. Dia dah siap dah, dia siap dalam 2-3 tahun yang lalu. Dalam 2018 semua masing-masing ni siap, tapi dia dah kira jatuh kategori subsale lah. Kalau kita boleh beli pada owner jual balik ataupun unit yang tak habis jual. Okay, biasanya yang saya dah buat survey lah. Projek-projek ni yang ada juga unit yang tak habis jual, tapi hanyalah unit bumi lot. Okay, bumi lot biasanya memang setiap projek dia akan ada baki-baki. Okay, bila tak terjual, unit bumi lot tu kita akan open. Developer akan open, dia jadi bumi release. So tak kisahlah kita ni bumi ke non-bumi ke, kita boleh beli unit tu. Okay, tapi bila kita beli unit tu, contoh saya bukan bumi, saya Chinese contoh lah kan. Saya beli satu unit dekat Green Haven, bumi release. Okay, time tu saya boleh beli. Tapi bila saya jual balik, sebenarnya title rumah tu dia kekal bumi lot. Jadi saya hanya boleh jual pada bumi lot saja. Pada bumi putra sahaja. So itulah risiko beli rumah bumi release ni, walaupun kita boleh beli sekarang lah. Okay, so dengan Sirhat kita projek yang baru lagi, so kita masih ada pilihan bumi lot, kita ada masih pilihan non-bumi lot. So benda tu takkan jadi masalah akan datang. Okay, seterusnya adalah perbandingan harga sewa. Okay, saya kira yang ada dalam ni yang masih menyewa rumah dan mungkin masih berfikir-fikir sama ada patut beli rumah sekarang ke, tangguh dulu ke. Okay, saya nak share yang benda ni untuk bagi perbandingan lah. Kalau selesa dah dengan kawasan Sirah Perdana ni, dah selesa area-area Permata Jaya kan, kawasan-kawasan situ, boleh tengoklah kalau yang setaraf kita setaraf dengan Sirhat ni, boleh tengok Meridian Bayview, kita punya rental untuk 3 bilik, saiz 980 square feet, rental sebulan 1,006. Ini yang terbaru, kita baru check je bulan Ogos. Bukannya waktu sebelum pandemik tau, ni yang harga semasa, rate semasa. Untuk Green Haven 1,008 untuk bilik yang 2 bilik saja. 2 bilik, 2 bilik air, 1 parking lot. Okay, untuk Senibong Cove kita ada 1,900 sebulan untuk rumah yang unitnya 2 bilik, 2 bilik air, 990 square feet. Okay, bagi kat sini kan, bila saya share benda ni, kat awal tadi saya dah share, rumah Sirhat ni installment dia bermula daripada 1,250 sahaja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat kat sini, perbandingan dia agak jauh beza. Sebab apa saya nak terangkan lagi, kalau kita nak beli rumah untuk investment, tadi ada yang share nak beli untuk investment kan. Bila kita fikir balik, penyewa ni dia pilih apa? Nak beli contohlah, ini saya contoh je, kalau ada satu unit dekat Meridian Bayview dia sewakan 1,006. So kalau kita unit dekat Sirhat kita dapat installment 1,250 tadi, kita sewakan contoh 1,004. So beza 200 untuk rumah yang kita ada bagi parking lot 2 unit minimum.
kita ada bagi pool, kita ada bagi semua yang ada dekat Meridian Bayview, kita ada juga. Kita ada macam-macam fasiliti, saya akan ceritakan lagi. 15 kemudahan dengan istirahat. Lepas tu kita punya tarikh bil lebih rendah sebab tiga-tiga projek yang anda lihat sekarang ni dia service apartment. Water Edge, Green Haven dengan Meridian Bayview ni adalah servis apartment, bermaksud dia commercial title berbanding dengan kita istirahat ni. Jadi dekat situ kita dah boleh offer pada penyewa, kita jimat bil. And owner pun dah tak perlu fikir sangat kalau nak bagi rental per head, setiap bil pun tak perlu nak takut nak bagi rental tinggi-tinggi sebab bila kita beli servis apartment, kita tak boleh nak rendahkan sangat rate sewa kita sebab kita kena tanggung kos bulanan yang lebih tinggi berbanding dengan residential title. Okey, seterusnya. Okay, so kita akan masuk pada pelan rumah. Okay, bila kita dah tahu pasal projek, kita makin mendalam lah, kita nak cerita pasal unit dia pula. Okay. Alright. So, yang nampak sekarang ni, kita kat sini hanya ada dua type saja, dua pilihan unit saja. Yang first type A, kita berikan unit seluas 850 square feet. Kita ada 2+1 bedroom dan 2 bilik mandi. Okay, kita cakap 2+1 sebab apa, yang satu lagi bilik tu dia agak kecil daripada yang lain, tapi nanti kita akan tunjukkan showroom untuk unit type A ni. Anda boleh lihat sebenarnya type A tu kita sebuah bilik, walaupun kita panggil +1, dia tak macam +1 yang biasa lain yang ada pada rumah apartmen lain, sebab biasanya +1 ni adalah bilik yang hanya kita boleh buat storeroom, sebab dia tak ada ventilation. Tapi sebenarnya bilik yang ada dekat sini dia just beza pada saiz sedikit kecil daripada bedroom 1 dan 2. Tapi dia still boleh muat katil single. So tak ada masalah untuk kita gunakan sebagai home office ke, kita nak gunakan untuk bilik anak ke, nak buat untuk bilik maid, semua tak ada masalah sebab kita ada tingkap untuk ventilation. Jadi tak ada kekurangan dekat sini. Dia ada 2 bilik air, satu dalam master bedroom, dan kita ada bagi apa yang package yang kita bagi dengan unit type A ni adalah 2 unit aircon tapi dalam bentuk voucher. Okay, aircon ni untuk 1.0 horsepower wall mounted. Kita khaskan untuk master bedroom sebab kita dah sediakan aircon point. So tinggal install saja. Okay, lepas tu lagi satu unit kita bagi 1.5 punya horsepower, wall mounted juga. Special untuk living room lah sebab dia punya square feet dia lebih besar daripada master bedroom. Dalam bentuk voucher juga. So untuk type A kita akan dapat 2 unit aircon percuma. Seterusnya dekat bahagian kitchen kita ada beri percuma kitchen cabinet top and bottom. Dan kita ada bagi juga cooker hood dan cooker hob. Dapur dan dia punya exhaust tu. Okay, semua ni satu set lah. So kalau dekat sini boleh anggapkan yang bahagian free gift ni dia dalam berbelas ribu juga sebab kitchen cabinet top dan bottom tu dia dah beribu-ribu. Berbelas ribu. Dia tak termasuk lagi cooker hood dan hob tu pun dah beribu juga. So aircon pun saya anggaplah 1,000, 1,500 macam tu kan. Pun total dah hampir 20,000 anda adalah jimat dengan type A ni. Okay, seterusnya type B juga kita pun ada package yang berbeza sedikit saja. Okey, saiz dia 1,000 square feet. Kita ada 3 bilik, 2 bilik air. Yang ini maksudnya bilik yang ketiga tu besar juga. Dia lebih kurang macam bilik yang kedua tadi. So dia ada satu master bedroom siap dengan toilet. Okey, kita ada toilet dekat luar. Okey, kalau boleh tengok dekat sini untuk unit yang ni, boleh tak tunjukkan Fatin? Arrow. Untuk unit yang ni kita boleh consider dia sebagai dual key concept. Siapa yang faham untuk investment, dia akan tahu rumah dual key ni ada satu cara untuk suggestion untuk investment lah. Okay, boleh nampak dekat entrance tu dia ada foyer kat situ, tapi dia ada satu bahagian ni kita sediakan pintu sini yang ruang nak ke dining tu, kita boleh tutup pintu, jadikan satu pintu entrance masuk untuk kawasan lain. So kita boleh jadikan rumah ni 2 rumah sebenarnya, dan satu unit tapi ada 2 rumah. Kalau boleh bayangkanlah kat sini. Kita tak sediakan terus, tapi kita just sediakan konsep tu owner yang nak buat macam tu terus tinggal tambah pintu saja. So kita hanya akan berjumpa, contohnya saya pilih saya bujang lagi, saya just pilih duduk dalam master bedroom je. So saya masuk pakai letak kasut apa semua kat entrance kat foyer ni, kita masuk terus masuk dekat dalam bilik master bedroom sebagai kita punya unit lah, bilik yang ada toilet semua kan. Okay, yang kita decide untuk sewakan ruang yang dining, living room tu, kitchen tu pada keluarga. Contohlah bulanan untuk
kita ambil lah bulanan untuk ni 1,500. Ni contoh saja. Mungkin kita boleh sewakan pada satu family tu kita boleh sewakan 1,000. So kita tinggal bayar 500 saja untuk kita punya rumah. 1,000 lagi orang lain dah bayarkan. Kita duduk juga kat situ, kita tak perlu sewa rumah lain. So nampak tak dia ada satu idea. Ataupun kita nak sewakan dua-dua pada orang. Kita bayar installment 1,500. Kita sewakan yang ni 1,200, yang ni kita sewakan 700. Contoh je saya just letak secara random je. So kat situ kita dah nampak boleh plan macam mana nak buat. Selain daripada kita sewakan per bilik, kita sewakan per unit, kita boleh buat juga 2 key untuk unit type B ni. Okay, so apa yang kita dapat dalam type B dia ada extra sikit. Kita bagi 3 unit aircon, 2 yang satu yang horsepower 1, 2 unit yang 1.5 horsepower. Okay, semua air component sudah disediakan, tinggal install saja. Untuk kitchen sama, kita bagi kitchen cabinet top and bottom, Cuckoofoot dan Hope. Okay, seterusnya. Okay. Okay, so sekarang ni anda nampak tak dalam skrin sekarang ni adalah layout projek ni. Ini scan model lah. Kalau boleh pergi showroom, inilah yang anda akan dapat lihat. Tapi sekarang since tak boleh pergi showroom, so kita bawa apa yang dekat showroom tu semua dalam slide ni. So boleh tengok saya ada labelkan blok A yang warna merah tu. Okay, yang blok B kita ada markingkan B. Okay, boleh nampak kan kenapa saya ada sebut kat blok A hanya 100 lebih je unit, dekat blok B dia ada 200 lebih sebab dia lebih besar, dia ada satu floor tu dia lebih banyak. Lift dia pun lebih extra daripada blok A. Sebab apa? Blok B ni memang developer actually dah estimate memang high demand lebih daripada blok A sebab dia ada sea view. Okay, yang belah yang kita ada marking kan sea view tu, memang siapa yang beli belah sana semua memang balcony dia, kita rumah ni ada balcony dan yard, balcony dia menghadap laut. Jadi view tu ada, bila orang beli rumah apartment ni, view ni ada salah satu benda yang penting, faktor yang penting. Diorang mungkin dia tak kisah asalkan kena dengan gaji dia. Ada orang dia kisah benda tu, dia nak tinggi-tinggi, dia suka atas-atas, ada orang pula gayat nak bawah-bawah. So kita ada bagi banyak view, kita ada bagi banyak pilihan pada pembeli. Kita ada sea view, kita ada pool view, kita ada facilities view, kita ada pavilion view kat belah sini dekat blok A ni. Lepas tu kita ada highway view juga. Ada orang dia tak suka tengok laut sebab ada gayat yang lain pula sebab takut tengok laut. So dia pilih untuk highway. So dia tak nak dekat-dekat dengan laut kan, dia pilih highway lah. Jadi yang tengah-tengah ni saya ada tunjuk yang tadi saya sebut car park podium kan, yang tengah-tengah ni lah. Ada level facility view tu kan, bawah tu lah 5 tingkat podium untuk car park. So dia akan ada link bridge daripada car park tu ke blok. Boleh nampak kan, nampak tak ada comel-comel je tapi nampak lah. Kalau nak lebih jelas nanti boleh tanya pada konsultan masing-masing, mereka ada gambar dia. Okay, so kat sini boleh nampak entrance saya ada marking. So daripada highway Permas tadi kita akan masuk daripada sini, jalan raya ni, dia akan jumpa guard house. Masuk ke kita akan jumpa blok B dulu, baru kita akan jumpa blok A dan parking lah. Alright, so seterusnya inilah facilities. Kita ada 15 facilities dalam Sirahat ni. Okay, apa yang kita ada? Semua facility adalah di tengah-tengah antara blok A dan B. Kita ada marking kan, boleh tengok dekat mana semua lokasi dia. So kita ada meeting room senormal, memang sebiasanya akan ada sediakan meeting room. Apa yang specialnya dekat projek ni, kita ada sediakan tadika. So let's say tak perlu nak cari kawasan perumahan lain untuk hantar anak pergi tadika, kita ada sediakan. Kita ada reading lounge, kita ada games area, children playground. So sangat kanak-kanak friendly lah projek ni. Kalau nak bawa anak-anak turun boleh pergi main-main playground, boleh pilih playground, ada playroom pula. Lepas tu kita ada sediakan childcare juga. Mungkin akan ada pembayaran lah tapi semua adalah semua kita dah sediakan. Tak perlu sampai nak cari taska kat nursery kat luar-luar jauh ke kan, kalau kita nak keluar nak kerja kan. Jadi semua dah ada dalam kondo kita, so kita lah lebih selamat, tak perlu nak hantar kat rumah yang kemungkinan tak ada guard house. Semua ini semua dah privacy dan gated and guarded. Kita ada multifunction hall, kita ada gymnasium, playground, jogging track, barbecue pit, wedding pool untuk kanak-kanak, jacuzzi, swimming pool dan pavilion lah. Pavilion tu untuk tempat macam jalan-jalan cantik-cantik, dia ada landscape kat situ lah.
kepada yang berminat nak tahu tentang pakej dan promosi projek ini, boleh tekan link WhatsApp saya untuk maklumat lanjut. Terima kasih.